Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersama saya ialah Datuk Dr. Faizat, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan, Dr. Hisham Shah, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Pendidikan dan Sokongan Teknikal, Dr. Nohayati Rusli, Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 113 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,108 kes, iaitu 45% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 12 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 153 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,683 kes. Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discharge dan kematian, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,499 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 66 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 37 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 76 kes, iaitu bersamaan dengan 1.62% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-74, iaitu kes 4,531 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 54 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Negeri Sembilan pada 11 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April 2020 jam 1.50 pagi. Kes kematian ke-75 iaitu kes 3,469 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 90 tahun dan mempunyai latar belakang kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Taiping Perak pada 1 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April 2020 jam 5.23 pagi. Kes kematian ke-76 iaitu kes 4,314 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 47 tahun dan mempunyai latar belakang darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 8 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April 2020 jam 7.36 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah mempergiatkan aktiviti pengesanan, penyaringan, ujian, isolasi serta rawatan terutamanya kepada kumpulan sasar yang berisiko tinggi. Ini dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Misalnya, hasil kerjasama rapat dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Majlis Syura Jemaah Tabligh Masjid Seri Petaling, Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti senarai terkini madrasah dan tahfiz bagi membantu pengesanan kontak rapat kepada kes-kes indeks perhimpunan di Seri Petaling. Susulan daripada tindakan proaktif di lampangan oleh Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah, beberapa subkluster jangkitan COVID-19 telah dikenal pasti di beberapa buah madrasah dan tahfiz. Berikut adalah maklumat terkini beberapa subkluster tersebut. Yang pertama, subkluster madrasah di Jerantut, Pahang.
Jumlah orang yang disaring adalah seramai 401 orang, di mana 297 orang adalah pelajar dan baki 104 orang merupakan kaki tangan dan ahli keluarga kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 62 kes. Mereka telah dimasukkan di Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan dan jumlah kes yang sembuh ialah 20 kes. Yang kedua, subkluster madrasah di Penanti, Pulau Pinang. Jumlah orang yang disaring adalah seramai 291 orang, di mana 250 orang adalah pelajar dan baki 35 orang merupakan kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 6, di mana 2 kes masih dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta, Kedah, dan jumlah kes sembuh ataupun discharge adalah 4 orang. Yang ketiga ialah subkluster madrasah di Sungai Lui, Selangor. Jumlah orang yang disaring adalah seramai 282 orang, di mana 274 orang adalah pelajar dan baki 8 orang merupakan kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 90 kes dan mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh dan Pusat Kusta Negara. Jumlah kes yang sembuh adalah 67 kes. Yang keempat ialah subkluster madrasah di Jasin, Melaka. Jumlah orang yang disaring adalah seramai 137 orang, di mana 122 orang adalah pelajar dan baki 15 orang merupakan kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 37 kes dan mereka telah dimasukkan ke Hospital Melaka. Jumlah kes sembuh 1 orang. Kesemua kes positif telah diasingkan dan diberi rawatan. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi mengenal pasti dan menguji semua kontak rapat di kalangan kumpulan yang berisiko tinggi. Masyarakat diseru untuk mengelak daripada mempersalahkan atau mendiskriminasikan mana-mana pesakit ataupun kumpulan yang dikaitkan dengan kluster jangkitan COVID-19. Janganlah kita stigmakan mereka. Apa yang penting adalah kita membantu, mengesan dan merawat jangkitan COVID di kalangan mereka yang terlibat. Orang awam dipohon untuk memberikan kerjasama kepada agensi-agensi terlibat dalam memerangi kejadian COVID-19 di Malaysia. Seperti dimaklumkan, tempoh 2 minggu akan datang ini adalah amat penting, di mana kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi pada setiap masa dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun serta sentiasa amalkan jarak selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Datuk DG, 2 soalan di sini. Hari ini Persatuan Farmasi ada cadangkan untuk lanjutkan kontrak pegawai farmasi untuk bantu negara dalam perangi COVID-19 dan apa respon Datuk DG tentang ini. Dan kedua, sekiranya kontrak mereka tak dilanjutkan, adakah KKM mempunyai pegawai farmasi yang mencukupi untuk perangi COVID? Itu sahaja Datuk DG. Yang pertama, isu kontrak. Jadi kita kena rujuk dengan kepada bahagian sumber manusia dan agensi pusat ya, untuk melanjutkan kontrak tersebut. Walaupun dari segi ahli farmasi setakat ini kita memang cukup, tetapi mereka yang telah habis kontrak pun boleh juga berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan mengikut jangka pendek dengan kontrak, bukan kontrak ya, sukarelawan jangka pendek. Okey, Datuk DG, saya ada satu soalan. Betul ke sekarang ni ada satu kajian mengenai tocilizumab untuk bersama dengan untuk mengesan kiranya keberkesanan ubat tersebut untuk pesakit COVID? Ada satu penyelidikan 2 hospital Kementerian Kesihatan kita telah laksanakan bersama, kerjasama penyelidikan bersama dengan universiti. Dan apa yang penting ialah yang kita kena lihat cara menjalankan penyelidikan tersebut di 4 hospital kalau tak silap saya,
dan kita harapkan mereka mematuhi SOP ataupun tata cara menjalankan pendidikan, dan semoga mereka dapat hasil-hasil pendidikan yang dapat bermanfaat kepada Kementerian Kesihatan. Datuk Seri difahamkan mereka yang telah kembali daripada luar negeri yang telah dikuarantin ada lebih 12,000. Adakah KKM ada mengesan kes positif di kalangan mereka di kuarantin yang kembali daripada luar negara? Terima kasih. Setakat ni memang kita belum ada kes-kes yang didapati positif, tetapi memang ada 12,000 kita telah kuarantinkan, sama ada di hotel ataupun pusat kuarantin Institut Latihan Awam. Tetapi kita kena menunggu selama 14 hari dan kita akan melaksanakan ujian test hari ke-13. Dato', I've got 2 questions here. Can I get an update on the clusters data, like the Italy cluster, the Bangi wedding, Kuching Church, and the Tabligh sub-cluster in Rembau? Okay. How many have been screened, tested, how many pending, and how many positive and negative? And the other question is about the PKNS flat in Kampung Baru, which has stricter controls. How many more buildings are like this, and where are they? Okay, I answer the second question first. There's one death yesterday related to PKNS flat. Therefore, we are doing our active case detection over the area, basically in the vicinity. More important is that rest assured that our Pejabat Kesihatan Daerah is taking action on that. With regards to the extended or enhanced MCO, di Keluang jumlah kes disaring ialah 3,486 orang. Jumlah kes positif di Keluang ada pertambahan 10 kes, iaitu 193 kes. Bandar Baru Ibrahim Majid 155 kes dengan pertambahan 10 kes. Lain-lain lokaliti tiada pertambahan, iaitu kekal 38 kes. Dan pecahan jumlah ikut mukim, Ulu Benut 170 kes, iaitu pertambahan 10 kes. Keluang 18, Macap 4 dan Nyong 1. Ulu Langat, jumlah kes positif Ulu Langat 396 kes, iaitu pertambahan 9 kes baru. Kampung Sungai Lui kekal 92 kes. Bukan Kampung Sungai Lui, ialah 304 kes, ada pertambahan 9 kes di situ. Dan pecahan ikut mukim, Ampang 62 kes, Branang 11 kes, Ceras 43, iaitu pertambahan 2 kes di Ceras, Ulu Langat 108 kes, Kajang 156 kes, ada pertambahan 2 kes, Semenyih 11 kes, Ulu Semenyih tak ada. Jadi kematian di daerah Ulu Langat adalah seorang, iaitu PUI daripada Indonesia. Menara City 1, Menara City 1 jumlah kes positif Menara City 1 adalah 31, iaitu pertambahan 1 kes. Dan ada 1 kematian, iaitu melibatkan warga negara Pakistan. Malaya Mansion jumlah kes positif Malaya Mansion adalah 4 kes, iaitu tiada pertambahan. Selangor Mansion jumlah kes positif Selangor Mansion adalah pertambahan 32 kes. Berarti dengan jumlah 75 kes di Selangor Mansion sahaja. Dan yang itu saja. Sorry, I just want to clarify about my second question about the BKNS flat in Kampung Baru. Not sure whether you said whether there are other buildings who are under the same situation. At the moment, we just focus in that building for our activities. It's just like Selangor Mansion, Malaysian Mansion, and activities. Datuk, yang subcluster ni, adakah sebab Sungai Lui antara 4 tu Sungai Lui saja yang dalam kawasan PKPD kan? Ada tak yang lain-lain tu akan mungkin dicadangkan untuk PKPD ataupun macam mana? Yang lain-lain kita ambil tindakan seperti biasa, iaitu active case detection, dan kita kena pasti tempat dan risiko sasar, iaitu mereka yang berisiko tinggi. Jadi kita kena pasti yang dua. Jadi dengan kerjasama dengan PDRM, kita dapat kenal pasti kes-kes yang berkaitan dengan index kes. Jadi kita dapat kesan mereka.
Jadi apabila kita dapat berjaya kesan mereka, kita akan melaksanakan ujian dan pengasingan dan seterusnya memberi rawatan kepada mereka yang positif. Yang negatif kita akan asingkan untuk kuarantin. Yang ni semua live in ya Datuk. Dia memang tinggal di kawasan madrasah. Memang tinggal di sana. Datuk, ada perkembangan tak mengenai usaha untuk mencari vaksin untuk COVID yang telah kita lakukan sekarang ni? Mesin Untuk vaksin. vaksin setakat ni vaksin kita masih dalam penyidikan. Jadi mungkin memakan masa tempoh ni difahamkan lebih kurang setahun baru kita dapat. Jadi banyak kajian telah dilaksanakan oleh WHO, juga CEPI, CEPI dan juga beberapa pertubuhan antarabangsa. Jadi sama-samalah kita tunggu dan harap. Perbincangan antara KKM dengan Kemenkes Syarikat berhubung dengan penggunaan rapid test kit yang boleh mengesan virus dalam masa setengah jam. Yang dengan plasma setakat ni kita ada lebih kurang 12 sakit yang kita tampil dan sebelum kita ambil darah dari sakit tersebut, kita kena beri kaunseling dan kita kena laksanakan ujian-ujian jangkitan kuman daripada pesakit ataupun ujian COVID dan jangkitan kuman yang lain. Kita kena pastikan tidak ada, dan setelah memberi kaunseling kepada mereka, kita akan rujuk mereka ke pusat darah negara dan kita akan ambil darah dan kita akan melaksanakan kajian tersebut. Dan sekarang ini kajian masih peringkat yang awal, jadi kita kena lihat dulu, mungkin akan memakan masa sebelum kita dapat satu bukti-bukti yang cukup untuk kita gunakan. Bagaimanapun apa yang kita gunakan ialah plasma. Plasma memang fresh frozen plasma contohnya memang kita boleh guna untuk pesakit yang COVID. Tetapi yang kita lihat adalah kandungan antibody, IgM, IgG dan sebagainya. Yang jadi ujian kajian rapid test kit tu yang setakat ni kita masih tak dapat ujian test kit yang tepat dan juga kata reliable saja. Jadi hari ini pun kita ada laksanakan, hari ini besok ada test kit yang daripada Korea. Kita harapkan keputusan yang akan memberikan keputusan yang ketepatan yang tinggi untuk kita guna pakai. Dan memang test kit ni apa yang advantage ataupun yang penting adalah mereka test kit ni boleh dilaksanakan dalam tempoh yang singkat. Jadi turnaround time yang kita gunakan untuk test kit ni adalah pendek, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Tetapi satu lagi kelebihan ialah test kit ini mudah dialih. Boleh kita gunakan di klinik dan point of care. Tetapi sekarang ni masih kita tak dapat test kit yang accurate and reliable. Jadi kita harap sehari 2 ni kalau ada data dan sebagainya. Yang test kit daripada Kemenkes Syarikat masih kita sedang lihat. Tetapi ada isu sebab pembuatan daripada Malaysia dan Pulau Pinang, tetapi reagent daripada Taiwan. Jadi kita kena hubungi Taiwan untuk dapatkan reagent tersebut, dan juga kelulusan daripada IT yang ada daripada Kemenkes Syarikat. Jadi kita kena dapatkan kelulusan daripada syarikat tersebut. Okay, last question. Okay. Datuk tadi mengenai yang saya tahu peringkat awal lagi yang gas vaksin tu kan, tapi adakah termasuk sekali dengan kajian bersama dengan UM tu, dan juga kenapa tocilizumab tu yang berbeza? Dua, yang tu vaksin, satu ialah vaksin, satu ialah ubat. Ubat yang kita ada ialah kajian daripada UM. Satu, kita juga ada kajian solidarity trial daripada United WHO, yang mana kita lihat ubat-ubat yang lain. Contohnya ubat anti-HIV, ubat yang sekarang ni kita pun guna, tapi guna secara off-label. Juga hydrochloroquine dan sebagainya. Jadi banyak ubat-ubat kita telah kenal pasti dan kita akan melaksanakan yang tersebut. Jadi satu ialah kajian vaksin, satu ialah kajian ubat. Jadi kalau kita lihat, kalau vaksin kita dapat kesan, kita akan gunakan vaksin untuk meningkatkan antibody pada setiap orang kalau kita ada vaksin tersebut. Tetapi ubat ialah untuk perawatan.
Jadi kalau pesakit yang tahap 3, tahap 4, jadi kita ada option rawatan ubat yang terbaik. Sekarang ni pun kita guna ubat tersebut, tapi kita kena pantau dia punya kesan samping ubat tersebut. Satu lagi soalan. Saya nak tanya tentang lorong sanitasi yang dibangunkan oleh pihak-pihak bersendirian ataupun NGO di kawasan setempat. Jadi nak tanya keberkesanannya alat tersebut. Jika pihak Turki dan China meletakkan alat tersebut di tempat-tempat awam, mungkin kita mahu tahu keberkesanannya. Dan satu lagi, menurut satu laporan WHO Korea Selatan mendapati sejumlah kes agak besar, iaitu 91 kes, di mana bekas pesakit COVID kembali positif selepas discharge daripada hospital. Adakah di negara kita KKM mengesan situasi tersebut? Terima kasih. Yang tu apa ni dia kata tunnel sanitizer tu sekarang ni setakat ni memang tak ada bukti saintifik ataupun klinikal yang mengatakan yang tunnel sanitizer ni berkesan. Walaupun Kementerian Kesihatan di bawah CPRC dengan CRC di bawah CRC dan juga CRM telah dikenal pasti untuk melaksanakan penyidikan untuk melihat keberkesanan menggunakan sanitizer tunnel tersebut. Jadi kajian telah sedang dilaksanakan. Jadi harap mungkin kita akan dapat data. Tetapi setakat ini kita tak ada bukti-bukti yang kukuh untuk mengatakan dia berkesan. Dan yang kedua mengenai kes-kes positif. Memang ada kes-kes yang positif yang kita dah discharge negatif, ada 2-3 kes, tetapi dia masih dalam peringkat weak positif, iaitu dalam peringkat virus shedding. Jadi kadang ada kala dia very weak. Jadi dia tak menjangkiti, tetapi pengesanan tu memang lemah. Jadi itu mungkin salah satu sebab yang dapat weak positif tu. Untuk yang jumlah tu ada berapa ramai tak yang weak positif tu, ada berapa ada tak berapa jumlah dia, dan juga yang PKNS tu berapa yang positif? Tak banyak kes. Sekarang ni bila kita lihat pada ujian yang weak positif ni tak banyak, tetapi ada keberangkalian mereka boleh dijangkiti semula, tetapi kurang yang setakat ni kita tak ada pesakit yang dijangkiti semula, tetapi ada 2-3 kes tak salah saya yang ada weak positif lah. Jadi kita dah kesan weak positif dan kita bandingkan lebih kurang, iaitu yang very weak positif, iaitu peringkat virus shedding dipanggil. Jadi mungkin ada kala dia boleh seolah-olah bagi kesan yang positif, tetapi ada very weak positif hingga negatif. Alright, terima kasih.